Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Fazli bin Abdul Muttalib, Guru Cemerlang Matematik Tambahan dari SMK Dr. Megat Khas Ipoh, Daerah Kintab Utara. Dalam video ini, saya akan kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan satu kajian tindakan yang saya hasilkan yang bertajuk meningkatkan penguasaan murid 5 STEM dalam mata pelajaran matematik tambahan menggunakan modul pembelajaran terancang dalam tempoh pandemik COVID-19. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, video ini dihasilkan bersempena Program Pembudayaan Kajian Tindakan Negeri Perak tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam usaha kita untuk menghasilkan satu kajian tindakan yang berkualiti, perkara penting yang perlu diberikan perhatian ialah refleksi. Dan seorang guru perlu melakukan refleksi terhadap PDP-nya yang lalu. Dan ini merupakan refleksi saya terhadap PDP yang lepas. Saya telah membahagikan kepada dua situasi, iaitu situasi sebelum PKP dan situasi semasa PKP dan penutupan sekolah ekoran pandemik COVID-19. Bagi kedua-dua situasi, saya mendapati bahawa murid-murid saya mempunyai masalah untuk mengingat dan menghafal konsep serta algoritma pengiraan. Murid-murid juga tidak mahir untuk membuat generalisasi langkah pengiraan, bahkan mereka juga mengambil masa yang sangat lama untuk menyalin nota, contoh dan juga jalan kerja. Apabila PDPR perlu dilaksanakan ekoran penutupan sekolah, keadaan menjadi semakin buruk. Apabila murid-murid perlu menyalin nota dan jalan kerja yang panjang, di samping mereka juga perlu mendengar penerangan dan memahami isi pelajaran yang kompleks. Ini menyebabkan murid menjadi bosan dan tertekan, dan keadaan yang sama juga dialami oleh pihak saya selaku guru, yang mana saya menjadi tertekan apabila murid-murid tidak memberikan respon yang diharapkan. Keadaan ini menyebabkan pemindahan pengetahuan dan konsep asas berlaku secara tidak lancar dan tidak sempurna. Namun begitu, keadaan ini sama sekali tidak mematahkan minat mendalam murid terhadap mata pelajaran matematik tambahan sebagaimana yang saya paparkan. Oleh itu, sebagai seorang guru, saya perlu mengenal pasti apakah rawatan yang sesuai bagi mengatasi masalah ini. Saya telah mengenal pasti beberapa isu keprihatinan dan juga fokus kajian. Yang pertama, masalah lupaan. Yang kedua, kebimbangan matematik. Yang ketiga, keberkesanan nota. Yang keempat, kualiti latihan. Dan yang kelima, efikasi kendiri. Terdapat dua objektif kajian yang digariskan. Yang pertama ialah objektif am, membantu murid-murid untuk menguasai isi kandungan mata pelajaran matematik tambahan sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Objektif khusus pula, kajian ini dijalankan dengan objektif berikut: meningkatkan daya ingatan murid terhadap konsep dan algoritma pengiraan matematik tambahan. Dan yang kedua, meningkatkan keyakinan murid untuk mempelajari dan menyelesaikan masalah matematik tambahan. Untuk melaksanakan kajian ini, kumpulan sasaran yang dikenal pasti ialah 17 orang murid kelas 5 STEM tahun 2021 yang merupakan bekas murid kelas 4 STEM tahun 2020 di SMK Dr. Megat Khas Ipoh. Berikut ialah perancangan tindakan. Yang pertama, tinjauan masalah. Yang kedua, analisis tinjauan masalah. Yang ketiga, penyediaan modul pembelajaran terancang. Dan yang keempat, pemerhatian dan soal selidik. Tuan-tuan dan puan-puan, terdapat dua bentuk intervensi yang saya laksanakan.
Intervensi yang pertama dijalankan mulai 15 Julai tahun 2020 secara bersemuka. Ketika ini, modul pembelajaran digunakan. Saya sebagai guru membuat pemerhatian dan seterusnya saya membuat penambahbaikan yang membawa kepada intervensi yang kedua. Mulai 20 Januari 2021, pembelajaran dilakukan secara PDPR, kemudian diteruskan bermula pada 5 April tahun 2021 secara bersemuka. Ketika ini, modul PDPC Matematik Tambahan digunakan dan seterusnya saya membuat pemerhatian dan juga soal selidik. Berikut ialah dapatan kajian melalui intervensi yang pertama. Daripada intervensi yang pertama, kelima-lima isu keprihatinan yang menjadi fokus kajian dapat diatasi sebahagiannya. Namun terdapat beberapa isu yang perlu diberikan penyusunan dan juga penelitian semula. Sebagai contoh, bagi keberkesanan nota, saya mendapati bahawa terdapat beberapa elemen yang perlu ditambah baik. Dari segi kebimbangan matematik murid-murid masih lagi mengalami kebimbangan matematik walaupun keyakinan mereka semakin bertambah walaupun sedikit. Oleh itu, apabila saya melaksanakan intervensi yang kedua, kelima-lima isu keprihatinan dapat diatasi dengan baik sekali. Saya mendapati bahawa ingatan murid bertambah baik berbanding sebelum ini. Dari segi kebimbangan matematik, murid-murid sangat yakin dan berpuas hati dengan diri mereka sendiri. Nota juga dilihat lebih berkesan, mudah dirujuk dan senang dibaca. Kualiti latihan murid-murid juga semakin meningkat, mereka mampu menghasilkan jawapan yang baik. Dan seterusnya dari segi efikasi kendiri murid, saya dapati efikasi kendiri mereka juga meningkat dan mereka terus berkeyakinan untuk mempelajari subjek matematik tambahan. Berikut merupakan maklum balas murid. Saya telah melakukan tinjauan secara bertulis dan saya meminta murid-murid untuk menulis maklum balas mereka. Jadi, saya menganalisis maklum balas ke-17 orang murid dalam kelas saya dan saya telah dapati terdapat beberapa tema yang boleh dikenal pasti. Yang pertama, menerusi intervensi yang saya jalankan telah berjaya meningkatkan keyakinan murid untuk mempelajari matematik tambahan. Nota murid juga menjadi semakin kemas dan teratur. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca maklum balas murid yang saya telah type semula. Murid-murid juga dapat mengesan bahawa cara pengajaran guru sudah berubah. Ini perkara yang sangat menggembirakan saya. Ini menunjukkan bahawa murid-murid kita sangat observant. Mereka perhatikan apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan dan mereka juga dapat mengesan perubahan pada tingkah laku guru. Menerusi penggunaan modul pembelajaran terancang, pengajaran saya juga semakin tersusun dan itu telah berbekas di hati murid-murid saya. Seterusnya, saya dapati murid-murid juga mereka kata mereka boleh menjawab latihan. Dan akhir sekali saya dapati bahawa murid-murid juga mengakui terdapat perubahan dalam cara mereka belajar subjek matematik tambahan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah refleksi saya sendiri. Menerusi kajian tindakan yang saya lakukan, saya telah mendapat beberapa bentuk pengajaran dan juga impak ke atas diri saya sendiri. Sebagai seorang guru, saya tidak boleh berpuas hati dengan keadaan semasa. Saya mestilah menjadi seorang yang teliti dan terperinci. Okey, dari segi penggunaan modul, saya selepas ini perlu mempraktiskan penggunaan modul kerana kajian lepas juga telah membuktikan penggunaan modul boleh meningkatkan prestasi pembelajaran murid. Dan inilah antara refleksi yang boleh diperhatikan. Yang paling penting sekali adalah daripada kajian ini, saya telah membina satu karakter dalam diri saya sebagai seorang emancipated researcher. Yang mana saya berusaha menjadi seorang penyelidik yang cuba untuk melepaskan belenggu yang membelenggu murid. Dalam kes ini ialah subjek matematik tambahan yang dipersepsikan sebagai mata pelajaran yang kompleks. Namun sebenarnya sekiranya ubat yang diberikan kepada murid-murid itu adalah ubat yang betul, insya-Allah murid-murid kita akan mendapat dan menuai hasil yang kita harapkan. Berikut adalah senarai literature pembacaan yang saya telah lakukan dan akhir sekali sebelum saya menamatkan
Video saya ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dengan lebih terperinci. Saya ialah Cikgu Muhammad Fazli bin Abdul Muttalib. Sebelum ini saya pernah berkhidmat di Sekolah Menengah Sains Tapah. Kemudian saya berpindah menjadi pensyarah Kolej Matrikulasi sebelum saya memohon untuk kembali ke Ipoh dan saya ditempatkan di SMK Dr. Megat Khas dan seterusnya dilantik menjadi guru cemerlang di sekolah yang sama. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.